jumlah la raiba fi itu menjadi khabar kepada zalika tadi. Ini adalah untuk menafikan perkataan orang-orang kufar Makkah bila mereka mendengar ayat-ayat Quran dibacakan. Sebahagian daripada orang-orang kafir ini, mereka berkata yang Muhammad itu ialah ahli sihir, Muhammad itu adalah tukang nujuk, dan dia membaca dongeng-dongeng orang yang telah terdahulu. Jadi Al-Quran yang datangnya tanpa mendatangkan keraguan, ini untuk siapa? Orang yang tidak ragu itu ialah siapa? Ya. Yang tidak ragu itu ialah mereka yang tunduk kepada Al-Quran, dan mereka yang tertegak dalil pada dirinya bahawa Al-Quran itu adalah yang hak. Dan orang yang memerhati, memikir, jadi tentulah mereka ini ialah orang yang arifin billah, mereka yang arif, dan mereka yang bersifat adil dari segi menentukan benda ni hak ataupun benda ni adalah batil. Jadi bermakna orang-orang yang mengatakan la raiba fihi ialah mereka-mereka yang tunduk kepada kebesaran Al-Quran, dan mereka yang tertegak dalil dan bukti kesahihan Al-Quran itu pada dirinya, dan juga mereka yang merenung dengan mendalam akan keadaan Al-Quran itu. Maka tentulah mereka ini adalah orang yang arif billah dan orang yang bersikap adil untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Adapun mereka-mereka yang ingkar, yang degil, yang kafir, yang juhud, maka mereka ini adalah bukan manusia sebenarnya. Mereka ini adalah sebagaimana binatang, la ya'qilun. Mereka tidak menggunakan otak mereka. Bahkan mereka ini adalah lebih sesat daripada binatang lagi. Dan makna yang kedua pula, maksud kata la raiba fihi ini, maksudnya ialah tidak sepatutnya timbul lagi sebarang keraguan, kerana dalil-dalil yang begitu jelas, yang terang bahawa ianya daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna yang ketiga pula, la raiba fihi ini, tidak ada ragu padanya lil mukminin, bagi mereka-mereka yang beriman. Adapun orang-orang yang kafir ini, mereka ini tak dikira, tak diambil kira pemikiran mereka. Kemudian pula, bila kita lihat dari sudut keadaan Al-Quran itu sendiri, maka mereka-mereka yang memerhati, merenung, melihat dengan sikap yang adil dan insaf,
maka tidak akan datang lagi keraguan sama ada dianya orang Islam ke, ataupun orang yang kafir ke, ataupun orang yang ingkar, inad. Akhirnya dia akan akur bahawa Al-Quran itu la raiba fihi hudal lil muttaqin wal isyaratu bihi lit ta'zim, dan isyarah dengan zalika itu lil ba'id itu ialah untuk membesarkan akan kitab yang mulia tadi. Hudal lil muttaqin, ianya juga adalah memberi hidayah kepada mereka-mereka yang bertakwa. Jadi ini khabar yang kedua. Khabar yang pertama la raiba fi. Khabar yang kedua hudal lil muttaqin, ianya juga memberi hidayah bagi mereka-mereka yang bertakwa. As-sairina ila taqwa, yaitu mereka yang menuju, yang menjadikan diri mereka ke arah ketakwaan, bimtisalil awamiri wajtinabin nawahi, dengan mematuhi segala yang diperintah dan menjauhi segala yang dilarang. Ini kerana apa? Bila mereka melaksanakan yang diperintah dan mengelak diri daripada yang dilarang, maka mereka akan menyelamatkan diri mereka, terpeliharalah diri mereka akan api neraka. Ittiqa'an, ittaqa yattaqi ittiqa'an. Ittiqa' ni maksudnya pelindung, penjagaan, pemeliharaan daripada api neraka. Jadi hudan ini, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka-mereka yang bertakwa. Jadi kalau kita renung kepada hasil daripada Al-Quran ini, maka Al-Quran ini bukan sahaja dia memberi hidayah kepada orang yang bertakwa, dia memberi hidayah juga kepada orang yang beriman, orang yang kafir juga. Jadi kenapakah hidayah itu dikhususkan untuk orang yang bertakwa sahaja? Ini soalannya. Jadi kenapakah hidayah itu dikhususkan bagi orang yang bertakwa, sedangkan Al-Quran itu untuk seluruh manusia, sama ada orang Muslim ataupun orang yang kafir? Jawapannya ialah kerana orang yang bertakwa itu, mereka ini mengambil manfaat dari hasilnya, mengambil manfaat daripada hasilnya, daripada hasil yang datang daripada Al-Quran tadi, sama ada segera ataupun yang lagi akan datang. Jadi orang yang kafir ini dia tak ada mengambil manfaat. Walaupun Al-Quran itu memberi petunjuk kepada orang kafir juga, tapi selagi dia masih kafir, maka dia tidak dapat mengambil apa-apa manfaat daripada Al-Quran. Jadi orang yang dapat mengambil manfaat daripada Al-Quran itu ialah orang-orang yang bertakwa. Orang yang tidak ada takwa dalam dirinya,
walaupun dia baca Quran, walaupun dia mendengar Al-Quran, tapi takwa tak ada. Jadi bila takwa tak ada, maka manfaat yang sebenarnya, manfaat yang tinggi daripada Al-Quran itu dia tak akan dapat. Sebab itu Allah Ta'ala sebut hudan lil muttaqin, yang mana as-sairina ila taqwa, yang membawa seseorang itu kepada lebih bertakwa, lebih bertakwa, kepada takwa. Takwa itu ialah bimtisalil awamiri wa ijtinabin nawahi, dengan mematuhi segala yang diperintah dan mengelak daripada segala yang dilarang. Imtisal awamir. Jadi maksudnya di sini ialah dia akan mematuhi segala yang diperintah itu sedaya upaya yang ada pada dirinya. Sedaya upaya itu maksudnya imtisalul awamir. Jadi bukan dia patuh tu pada ketika mudah saja. Bukan mana patuh itu pada ketika dia senang, pada ketika dia mudah buat. Bahkan kepatuhannya dengan perintah Allah Ta'ala itu sedaya upaya yang dia boleh buat. Dan begitu juga mengelak diri daripada segala yang dilarang, yang dicegah, yang mana keseluruhannya itu dapat dilakukan, dapat diamalkan dengan sebab ada takwa tadi. Jadi dengan sebab ada takwa dalam hati, maka bolehlah dia melaksanakan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Jadi di sini kita dapat kesan satu perkara lagi, ialah takwa itu dia ada 3 peringkat. Pertama ialah takwa orang-orang awam. Yang kedua ialah takwa orang-orang khawas. Yang ketiga pula ialah